أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكمالك. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan rawaklah apa yang tersipu yang ada pada lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka dapat faham kata-kataku. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini wa a'tina mahabbataka wa rahmataka wa inayataka, amin. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, as-sakinah, inayah, Allah masih lagi panjang usia kita dalam sihat wal afiah. Tuhan beri izin pada kita lagi untuk meneruskan perjuangan hidup kita, yakni melawankan nafsu kita untuk kita melakukan ibadah, jadi sebagaimana hamba Allah yang jadi matlamat. Allah hatta mari kita di dunia sebagai jadi hamba dia. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kita mari di dunia ni supaya kita tutup redha Allah melalui ibadat-ibadat yang Allah Taala fardu di atas kita. Kira-kira ibadat wajib, ibadat sunat, ataupun meninggalkan perkara yang dilarang, atau perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua masuk dalam kata kita jadi hamba Allah. Kita menjadikan diri kita hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu ayah muslimin muslimat, para penonton yang berada di mana saja, semacam mana biasalah tiap-tiap kali kita buat kuliah kita jauhi kita ni, minta lah tolongnya kepada saudara mara kita yang sedang penonton sekarang ni, lebih kurang 60 orang lebih. Sama-sama kita share, sebarkan kebaikan ini, sebarkan maklumat-maklumat kepada saudara mara kita supaya dapat manfaat saudara kita ataupun adik kakak atau sahabat handai kita boleh dengar perkara-perkara yang mengingat kita kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada mati. Semoga dapat orang panggil boleh mengubahkan sikap hidup
walaupun tak banyak sikit pun tak apa dah. Mengubahkan pendiri kita bab akidah, bab amal, ataupun nak membaikkan kelakuan hati kita yang sedang ada kita panggil kata perkara-perkara yang tak baik. Semoga dengan kita share ataupun kita sebarkan live ini boleh 2 kali ganda pahala. Kita dengar suku dan kita share suku pula. Tapi belum pada tu tolong menjelaskan sikit saudara kita suara dan gambar jelas ke tak. Alhamdulillah ada saudara kita royak suara dan gambar nyata molek. Baiklah muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hubung pengajian kita semacam mana biasalah. Kalau tak ada uzur gapo, tak ada kemalangan ataupun halangi gapo, kita buat beginilah nak amalkan Allah ni dalam keadaan yang maklum bagi kita. Kita nak himpung tak leh, kita nak himpung tak leh, nak buat kuliah balah mana biasa hak lepas mari tak leh, nak himpung ramai tak leh dengan keadaan Allah ni. Keadaan tengah duk sibuk sangat dengan Covid lah, kita kata dengan Covid 2 tahun lebih dah ni, 2 tahun lebih hampir kat 2 tahun dah. Pakak berdoa lah sama-sama kita. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba, ya Allah angkatlah daripada kami balamu ya Allah, ujianmu ya Allah, dan wabak-wabak penyakit-penyakit yang sedang beratai tempat-tempat kami ini ya Allah, akak-akaklah. Wahfazna ya Allah, dan kamu peliharalah kami ya Allah, anta khairul hafizin, engkaulah yang sebaik-baik boleh penjaga kami semua Allah. Kita doa semualah tiap-tiap lepas maya ataupun masa kita ada peluang duk saja tak ada gapo nak kata, doalah kita kepada Allah. Semoga Allah Taala akatkan ujian-ujian yang berlaku di tempat kita ataupun kampung kita atau dalam kawasan dalam negeri kita semua. Moga-moga dengan doa, berkat doa kita duk minta tu, Allah akad naik. Tuhan selamatkan kampung kita, selamatkan daerah yang tempat kita duduk ataupun dalam negeri kita ni daripada penyakit-penyakit wabak ni deh. Apakah berdoa utama sekali dalam hal kita berdoa, kita banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah, banyak kita baikkan keadaan kita hak dulu tak betul, keadaan kita hak lepas mari kita tak ambil berat dalam bab tanggungjawab kita, betul hak tu dulu. Utamakan kita betul diri kita jadi sebagai hamba Allah yang sebenar-benar hamba Allah. Pokoknya tadilah kita berjadi diri kita dulu betul, molek diri kita betul, keadaan kita dalam bab tanggungjawab wajib fardu atas kita comel, baik, bersih. Dan hak lepas mari istighfar, taubat, betul-betul kita sesal salah silap kita pada Allah. Tak kira lah salah silap kita tinggal perkara fardu atau salah silap kita melakukan benda-benda dosa, itu semua kita taubat, kita istighfar. Ya, kerana bala Allah ni ujian daripada Allah, oleh kerana hamba dia ni tak taat, hamba banyak deraka. Lepas pada kita betul diri kita dah, baik dah lah. Kalau bandingkan lepas mari tu syamil dah lah. Alhamdulillah. Betul pula dah dalam keluarga kita, anak-anak saudara kita, sahabat handai kita, jiran-jiran kita, Allah qadar kita boleh tegur, kita boleh baiki, pakak tegur ya. Kadang-kadang kita comel dah, kita baik dah, saudara mara kita pula dah melaku maksiat ataupun deraka kepada Allah, dapat mata kita taknya tegur, taknya kata. Ini salah satu di antara sebab Allah Taala nak uji atas orang ramai. Oleh kerana orang ramai saat ni tak kata, tak tegur, tak cegahkan perkara mungkar yang berlaku di hadapan mata. Ini di antara hak Nabi sebut dalam hadis hak kita duk dengar sokmo-sokmo itulah, Allah tak akan uji orang ramai dengan sebab kejahatan yang dilakukan oleh seorang dua ya. Malaikat apabila kejahatan tu berlaku dengan terang-terangnya, berlaku dengan tak ada hera, kita panggil tak ada hera, dapat mata, sedekah kita kuasa nak cegah, kita kuasa nak tegur, tak tegur. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala akan uji semua, tak kira baik tak baik, maya Jumaat tak putus pun kena berlaku. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak ambil berat dalam bab mencegahkan kemungkaran. Kita Allah Ta'ala hantar mari di dunia ni dua, okey? Dua, okey? Wa'mul bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Suruh benda ma'ruf dan pencegahkan perkara-perkara mungkar. Inilah di antaranya. Saudara kita, sahabat handai kita yang sedang penonton lebih kurang 100 lebih ni, pakak-pakak deh hak baru masuk saat ni tu, sama-sama kita share, kita sebar. Hak mana lagi tak ada follow ataupun tak ada like page ini,
pakat-pakat like, pakat-pakat follow, moga dapat manfaat. Hamba pun boleh kongsikan sepatah dua ilmu yang sedikit ni kepada saudara kita hok duk di mana-mana sajalah. Banyak ni daripada Malaysia pun ada ni, bersama dengan kita daripada Tung Yang Deng pun ada ni. Alhamdulillah, yang mana beri salam dalam live ini kita tak sebut nama dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ridwanuhu wa maghfirah. Mana-mana yang beri salam, alhamdulillah, sama-sama kita berdoa lah, kerana salam ni adalah doa sesama kita. Assalamualaikum. Kita beri salam ni makna kita berdoa sesama kita supaya semoga Allah Taala selamatkan kita sesama kita dah. Alhamdulillah, lalu tu kita nak masuk dalam pengajian kita, tak lewatkan masa. Mana-mana yang ada kitab rumah, hak maklum dah, hak baru masuk ni, kita duk baca ni kitab 40 hadis penawar hati. Mana kita duk baca kitab jauh ni, kitab hadis Nabi SAW. Siapa-siapa dia yang ingin nak nadah kitab, berasa nak ngaji tak ada kitab, hak mana ada kitab dalam rumah dia, kitab biasa ni. Tapi kalau tengok aku yang balik, kerana kita pakai kamera dapur, pakai kelongna, ya balik aku dia ada gambar tak apa dah, boleh tengok masjid, lepas tu ya buat letak ni 40 hadis penawar hati. Hak siapa-siapa dia ada rumah boleh nak menadah, kalau nak nadah lah. Kalau tak ada kitab, kita dengar, kerana kita masuk dalam golongan ni kok. Hak Nabi kata mujadilah orang alim, orang tahu ilmu, orang banyak ilmu, ngaji, hingga siapa pandai, hingga siapa boleh mengajar. Kun aliman, jadikanlah orang berilmu, orang alim, orang boleh beroyak, orang boleh mengajar ke orang. Kita tak pandai, tak ngaji, Nabi kata au muta'alliman, jadi orang belajar, orang mengaji, orang ada kitab, nulis, perhatian waktu mana kita belajar tu. Mana atau kita mengadap guru, ada kitab, perhati, dobek, ini masuk dalam kata muta'alliman au mustami'an. Atau kita tak ada kitab, tak ada peluang untuk nak mengadap guru, nak ngaji, jadikanlah orang juru dengar, tak apa dah. Dengarkan ilmu agama, dengan kebaikan, dengan perkara-perkara nasihat, dengan tazkirah, dengan tausiah. Dengarkanlah perkara-perkara yang boleh ingat kita kepada mati, ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kata satu hari kita akan bersorang diri di dalam kubur. Itu semua perkara baik berlaku. Nabi kata dengar benda gitu. Jangan jadi orang yang kepak. Nabi kata wala takunir rabi'. Jangan jadi orang yang kepak, aling pun tak belajar, pun tak dengar, pun tak saya juga. Seorang-seorang tengok orang duk ngajar pakai ciah, ya halih ludah. Ya tak sedar dengar. Tak ada orang panggil tak ada habuai orang lagu tu. Bila kita duk tengok Facebook, tengok berapa ni duk senek-senek ni, orang ngajar dah. Kita ciah halih, tak sedar dengar perkara-perkara baik. Ini masuk dalam kata orang tak ada habuai. Mimi wasana. Tuhan tak pilih dia kepada jalan baik. Na'udzubillahi min zalik. Lalu tu sedang pendengar sekarang lah ni, bersama dengan kita lebih kurang 100 lebih ni, ini pilihan Allah, pilihan Tuhan. Bila Tuhan pilih kita kepada jalan baik, perlu buat apa? Siapa perhatian bermolek kita bunyi dalam Facebook kita, ngajar kita boleh dengar, kita boleh masuk tengok, kita boleh bersama di dalam kebaikan. Kerana apa? Kerana kita dipilih oleh Allah. Habis tu bila hamba Allah Ta'ala dikasihi oleh Allah, Tuhan guna dia pada jalan baik. Nabi sebut pada satu hadis, Nabi kata iza aradallahu bi'abdihi khair, bila Allah Ta'ala kandak hamba dia jadi hamba yang baik, ista'malah, hamba Allah akan guna hamba tu kepada jalan baik. Kita kadang-kadang saudara kita ataupun kita sendirilah, kita sendiri tengok contoh atas kita sendiri. Kita dulu tak ada ambil berat dalam bab agama. Contoh kata, tak usah kata bab lain, bab semaya pun tak ada ambil berat mana. Kadang-kadang semaya, kadang-kadang terlucu dak tau. Mana apa? Kita tak ambil berat. Tapi bila Allah kandak kepada kita ni jadi hamba yang baik, Tuhan akan guna kita kepada jalan baik. Allah akan ubah kita. Daripada dulu tak ambil berat dalam bab maya lah ni, tak boleh dah. Lambat bunyi beh lalu dah pergi ambil ais maya. Lambat bunyi orang ngajar selalu dah pergi dengar. Lambat nampak orang mari minta khairat selalu dah waktu duit. Ini Allah guna dia kepada jalan baik. Alhamdulillah. Sekedar supaya dengan kita sekarang lah ni, hak duduk tutung ni, hak duduk pakak tengok ramai-ramai ni, kita tu pilih berasa kata orang ngajar nak tengok, orang duduk ceramah, orang duduk baca kitab, kuasa nak dengar. Ini pilihan Allah, bukan kuasa kita, bukan kita boleh buat ni. Pilihan Tuhan. Bila Tuhan pilih, semua ketak orang panggil jadi dengan automatik.
Jadi dengan sendiri rasa nak dengar, rasa nak ambil peluang, rasa nak ambil kesempatan untuk kebaikan ni. Tak sewi jadi lepas saja gitu. Gitulah, baiklah penonton saudara kita hok duduk di rumah. Sama-sama kita duduk dalam kebaikan gini, semoga kita berdoa semua kepada Allah. Ya Allah, biar ginilah dalam umur hidupku, hidup atas jalan baik. Pisah kita duduk jadah atas jalan redha Allah hingga sampai akhir hayat kita, akhir di atas jalan kebaikan. Ini kita nak pisah nak jadi ginilah. Duduklah lagu mana pun hidup kita hari-hari, ingatlah supaya hidup kita ni Tuhan setuju. Hidup kita Allah redha. Cukup dah. Baik dah, kan ya kira di hujung ke kita ni, kira di hujung. Kita ni kira di hujung jatuh tu. Bila kita mati atas nama gapo kita. Mati atas nama Islam, mati atas nama iman, mati atas nama orang soleh, mati atas orang pergi datang ke masjid, mati atas orang yang baca semua Quran tak berhenti radu, mati atas orang yang zikir kepada Allah, mati atas nama orang yang istighfar kepada Allah. Waktu kita mati, kita duk amal gapo, kita duk atas keadaan mana, itulah kita. Walaupun dulu lepas mari kita tak setara mana dengan agama Allah, kita banyak deraka, banyak melakukan maksiat, itu waktu dulu. Waktu dulu Tuhan kira waktu mana dicabut nyawa, itulah kita. Itulah kita. Pak Nabi kata seseorang itu dikira pada hujungnya. Tak ingat hadis tu. Tak ingat satu hadis tu Nabi kata seseorang itu dikira pada hujung je. Kalau hujung jatuh dia baiklah orang tu. Kalau hujung jatuh dia jahat, walaupun pada peringkat awal dia comel, jahatlah dia tu. Tak dibilas sikit pun kebaikan yang telah dia melakukan, walaupun berpuluh-puluh tahun sekalipun. Al-ibratu bil khawatim, innamal a'malu bil khawatim. Itu hadis Nabi. Soalnya segala amalan yang kita buat ni, nak bila kata kita orang baik, orang tak baik, orang soleh, orang fasik, kira di hujung waktu dia Allah Ta'ala gerak tarik nyawa atas nama gapo kita waktu tu. Lalu tu kita kena mulazamah lah ni dah. Kita kena lazim waktu kita sihat, lazim waktu kita ada masa luar, lazim kita ambil kesempatan waktu kita duk ada ginilah. Moga-moga dengan sebab kelaziman yang kita tetap ni, istiqamah ini, berkat dengan kita lazim bersungguh-sungguh, insya-Allah waktu kita mati, waktu kita akhir hayat kita duk atas ke jalan kebaikan. Semoga kita dirahmati oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan, taufik, hidayah atas jalan redha dia, insya-Allah, amin. Lalu tu kita masuk dalam pengajian kitab kita, mana yang ada kitab ni, mana ada kitab, boleh bersama dengan kita tengok di muka 20 ni. Tengok di muka 20 hadis yang ketiga. Saudara kita hak baru masuk ni, pakat-pakat kita ni sebarkanlah live ini, semoga dapat manfaat dua kali ganda maka masuk dalam pengajian kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Hadis yang ketiga hak kita nak bicara malam ni di atas nama tajuknya serek-ngerek seksaan di neraka Allah. Sebut atau neraka ni tak ambuh, walaupun rek-nge tak ambuh. Sebut atau neraka Allah ni walaupun rek-nge kita tak ambuh. Kerana neraka ni kalau banding hak paling seksa sekali di atas dunia, panggil tak dengar. Di neraka akhirat sana kita ambil benda hak paling seksa sekali di atas dunia ni, patut ditanding dengan neraka hak Allah Ta'ala duk cedek nak azab ahli-ahli neraka di sana tu, panggil tak dengar sikit. Berat hak nun lagi 70 kali ganda. Nabi kata narukum hazihi juz'un min 70 juz'an min jahannam. Akhirat sana neraka hak nanti azab ahli-ahli neraka tu, kalau banding dengan api hak paling kuat kali di dunia, 70 kali ganda. Di dunia ni kita tak tahu dah di dunia ni, api dunia ni kita tak tahu dah. Hodok royak kata 70 kali ganda api akhirat dengan api dunia. Api dunia hak mana tu? Api dunia hak paling kuat sekali. Api dunia hak paling kuat sekali, hak orang duk bakar besi hingga sampai besi dia dicair tu.
Oh, you nak bakar besi hingga sapa besi jadi cair ni tak kena nak bakar dengan api lik-lik apa gas tu. Kok kita duk nanak tu. Tak leh. Taknya cair besi dengan api dapur gas kita. Dengan api hok kuat sekali, dapur hok kuat sekali nu. Api hingga sapa nampak hijau, pok biru kan api. Api hok paling kuat kali hok nampak seputih tu. Tengok demo duk kerak besi tu, necang-necang tu. Biasa tengok dak necang-necang mutu, macam kereta zaman dia berat besi tu. Dia buka pala gas dia tu, api tu api hok mana tu? Api hok paling panas kali tak nampak merah. Nampak biru, engok siapa nampak warna putih. Itulah api yang paling kuat. Walau ada lagi kuat lagi pada tu api dunia. Kenapa? Kerana api dunia walaupun keras setara besi, ia boleh mencairkan. Ambil api hok paling kuat sekali di dunia ditanding dengan api neraka akhirat, 70 kali ganda panah lagi api neraka akhirat sana. Allah na'udzubillahi min zalik wal iyadzu billahi min zalik. Tiap-tiap kali kita dengar seksa neraka, kita dengar azab-azab neraka, wahai saudara-saudara weh, kita sebutlah na'udzubillah wal iyadzu billahi min zalik. Buat apa boleh sebut gitu? Kita minta dengan Allah, ya Allah, aku minta jauh denganmu ya Allah. Minta jauh, minta lindung denganmu ya Allah. Kerana tak boleh orang lain, tak boleh. Orang lain daripada Allah tak boleh menyelamatkan kita daripada azab-azab neraka Allah. Habis tu kita minta dengan Allah. Na'udzubillah wal iyadzu billah. Kita minta dengan Allah. Ya Allah, aku minta denganmu ya Allah, minta jauh daripada azabmu ya Allah. Orang lain tak boleh selamatkan aku. Ni. Maka malam ni kita nak ngaji hadis yang ketiga, tajuk dalam riwayat di awal-awal lagi, riwayat serek-nge seksaan di neraka. Allah, serek-nge. Orang-nge ni tak tahulah. Nah, orang-nge ni berat dah. Sebut atau api neraka berat dah. Api dunia apa soyak ni Api dunia kita tak soyak atau api hok paling kuat kali. Dan rokok dah. Aluh ya api dan rokok. Ada orang isap rokok. Bila siapa di hujung tu, dia sedap tu. Ni, bertanya orang isap rokok. Dekat nak habis tu, oh kau sedap. Dekat nak habis kau sedap. Tapi buat apa dia tahu juga akhir-akhir pasal api duk mari dekat dah, nak siapa di pucung dah. Habis jangan tahu. Yang raya atau walaupun api kecil, api halus di hujung rokok, tak tahan dah, tahu cepat-cepat. Tak usah kata api, air panas ya kita bersiup berkali-kali dah. Air panas hok baru masak ni duk berasak, kakek kita buh dah mulut kita. Dak kita tak dulu hingga sikit baru kata suai-suai barulah siup fu baru makan. Nak raya itu air baru cuma dia bersifat dengan sifat panas, kita tak tahan dah. Ini api neraka Allah, na'udzubillahi min zalik. Walaupun serek-ngerek kita minta jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergeti sikit maklumat kata neraka Allah di akhirat sana ada beberapa neraka namanya. Sebut di dalam kitab-kitab 8 neraka. 8 neraka supaya kita kenal lah. Mudah-mudahan macam mana juga syurga tak? Syurga pun ada 8 juga nama dia. Neraka pun 8 nama neraka. Yang maklum bagi kita hak kita terkenal neraka apa? Neraka hawiyah. Tu nama bagi neraka. Dan orang yang ada dalam orang panggil isi neraka tu mengikut neraka dia masing-masing. Mengikut kejahatan waktu dia duduk di dunia tu masing-masing. Orang ni banyak dosa ni duduk dalam neraka ni. Orang ni banyak yang melakukan perkara ini yang jadi neraka kepada Allah, dia diseksa dalam neraka ni. Neraka hawiyah, neraka ini yakni neraka orang yang rek-nge amalan kebaikan daripada amal kejahatan. Maknanya apa? Kalulah ditimbang di akhirat sana, ke di pada mahsyar ni akan timbang ke mizan tu akan timbang amalan kita. Baik hak baik tak satu belah, amalan kejahatan kita satu belah. Tiba-tiba bila timbang rek-nge hak baik. Balik baik ni rek-nge. Balik dosa ni berat menan ni. Maka orang ni akan masuk dalam neraka hawiyah. Balah mana Allah Taala sebut firman di dalam Al-Quran, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Duduk dalam neraka hawiyah, neraka orang yang rek-nge timbangi sebelah amal kebaikan. Rek-nge sebelah pala lah kita panggil pasal kita kapung-kapung ni kak. Timbang pala dengan dosa, pala rek-nge lapang. Dah semaya tak mau? Semaya tak mau, puasa baru ni pun tak puasa. La haula wala quwata illa billah. Ngaku Islam,
Ngaku berimeh, caya kata mati hidup kelai. Siapa periai bulan puasanya isak rokok si hari. Na'udzubillahi min zalik. Lah mano perut pedas dia tu weh. Isak rokok si hari pun. Tak heran dah tu. Masa dulu orang tak puasa je heran juga kok orang dak nusuk-nusuk, ngelik-ngelik, buat kata pi sudu, buat kecek sia belah pelek pun. Buat kecek sia, buat apa tu nusuk takut ke maknanya kata takut ke orang tahu kata dia ni orang Islam tak puasa. Maknanya ngelik ada juga ngelik-ngelik walaupun perkara dia buat tak baik lah. Perkara dia buat tu pakai topi sudu, kecek sia nak boleh kata dia jadi orang pesen sana. Nak orang atau orang dulu ni tak heran dah buat dosa terai-terai lo ni. Buat dosa mono-mono kita panggil terai-terai tak ada henoh. Tak ada berasa nak ngelik, tak ada berasa kerencai, malu hidung, malu mata dak dah. Wah, buat dah. Tu. Waktu hidup di dunia amalan kebajikan tak banyak. Semaya pun maya gatik celak-celuk puasa boleh puasa baru ni pun tak cukup. Nah, banyaknya kita salah dengan Allah. Kewajipan kita banyaknya tinggal, banyaknya kita tertinggal tak nyebuat perkara Allah Taala fardu atas kita. Ini orang panggil tak orang berat timbangi sebelah dosa daripada sebelah wala. Maka di akhirat sana ia akan duduk di satu neraka nama dia neraka Hawiyah. Ni neraka yang pertama. Neraka yang kedua nama kata neraka apa? Neraka Jahim. Nama bagi neraka Jahim. Maka neraka Jahim neraka bagi siapa weh? Neraka bagi fuak musyrik, fuak musyrikin, fuak yang melakukan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala akan diseksa di dalam neraka Jahim. Banyak umat-umat Islam sekarang ni yang mensyirik dengan Allah bukan melalui sembah takung, melalui pegangi i'tiqad, pegangi ni. Dia berasa terjamin dengan sebab anak dia makan gaji 20,000 sebulan. Ni jagalah hati-hati weh ibu-ibu ayah. Yalah baiklah anak kita kerja boleh makan gaji besar-besar, ada tamnai tinggi-tinggi, comel bukan tak comel. Bukan tak molek lah, tapi kita jangan berasa terjamin. Jangan berasa selamat dah aku, tak lapar dah aku. Jamin tua gigi anakku boleh makan gaji besar ni tak apalah. Jaminlah tu moga gaji 30,000 sebulan tak kena lock kita lapar. Kita berasa terjamin dengan duit gaji anak. Kita gantung dengan perkara lain dari Allah, gantung dengan duit, gantung dengan kebun, gantung dengan tanah. Tanah ni laku tak apa Ini perkara-perkara yang menyebabkan kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Habis tu kena jaga dalam bab akidah, penting perkara ni. Kita kena benar-benar reti bab akidah. Hanya Allah yang menyelamatkan kita, beri makan, beri minum, beri sihat, beri sakit. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tak boleh nak beri mudarat, tak boleh nak beri manfaat, tak boleh. Cumanya ada sabab musabab tu kita kena usaha. Nama duk serah terus pula dah malam ni dengar gitu Allah belaka gak nak buat apa dah ni. Tak kena buat gapo, tak kena kerja, tak kena gapo, tak leh lagu tu. Kita ni orang ahli sunnah wal jamaah, mana hati kita pegangnya kita semua yang berlaku Allah Subhanahu wa taala melakukan. Malah mana duk berlaku sekarang ni serata tempat kita ni ada penyakit berebok serata-rata tempat ni, itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan daripada pihak tu, bukan daripada pihak ni perancangan orang tu, perancangan orang ni. Cuma hak tu kita buat kecek dalam kedai kopi boleh. Fuak Yahudi ni tak ada buat kerja lain ni, buat Yahudi ni tak apalah tu sekadar kecek, tapi akidah pegangi dalam hati kita semua hak berlaku di dunia ni walaupun molek tak molek semua tu dari Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu ma syaa. Allah taala akan berlaku apa yang dikehendakinya. Tuhan kehendak lagu mana Allah tengah berlaku hak dia kehendak itulah. Tak akan berlaku sekiranya kalau Allah tak kehendak. Wa ma lam yasha lam yakun. Hak Tuhan tak kehendaki tak akan berlaku. Gitu. Ini akidah kita kena pegang kejap mulai ibu ayah. Muda-mudi pun samalah weh. Jangan kita berasa terjamin dengan pengajian kita, jangan kita berasa jamin dengan kerja buat kita. Kita kerja jadilah ni sekat jual online lah ni. Hari-hari order berapa hari-hari. 2-3 ribu CF. Kena dah kita sebut tu CF rasa duk jual online kan.
Orang tu sang, orang ni sang. Ngok siapa betung-tung hatta bagi kita rasa jamin dah, hidup kita selamat dah, masa depan kita rasa apa cerah dah kubur kita. Ada benda tu, benda orang panggil sabak musabak saja. Sabak bagi kita ni tak apa ni panggil untuk kita nak untuk kita nak kerja buat. Untuk kita nak kerja buat dah. Apa panggil sabar saja. Ada pun hati kita, pegangan kita, hakikat Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Ini kita boleh tengok. Kadang-kadang keliling kelalu kita, tengok pada demo tu juga. Pada yo hijau tak sedar-sedar, tak cerah lagi tu baik dah hijau. Malai anu bawa siapa? Kalau kita kira di segi dia kerja pakai masa tu gak kaya pada kita. Dak, kalau Tuhan tak beri. Orang ni kerja ada tu baik rumah ni duduk dalam rumah je. Nampak duk main. Apa dia jadi YouTuber tu baik buku-buku gambar, mari duduk dalam rumah, duduk dalam bilik dia. Apa masuk dia YouTube tu 12,000, 13,000 sebulan. Ni nak rakyat kata rezeki yang Allah Ta'ala beri mengikut keadaan masing-masing. Habis jangan gantung lah dengan harta benda, jangan gantung bak akidah deh. Mana-mana orang yang syirik dengan Allah tak kira dah melalui perbuatan, akidah atau perkataan, apa saja yang menyebabkan rufu, yang menyebabkan dia rosak agama, akhirat sana yang akan diseksa di dalam satu neraka, namun neraka jahim nama dia. Dan yang ketiga nama neraka apa? Neraka Saqar. Neraka Saqar ni bagi siapa dia ni? Neraka Saqar ni bagi tempat orang munafik, gulungan munafikin. Munafikin lagu mana munafikin? Munafikin ialah orang yang olok-olok. Orang panggil kata buat sedang pelakon je kata dia orang berimeh, dia orang maya, dia ni orang Islam, pelakon je. Tak piyah bubuh sebeh, lalu hati nu semak ketak dengan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Rasulullah, Nabi Allah Taala sebut ke dalam Quran, "Iza ja'akal munafiqun qalu inna nashhadu innaka la Rasulullah." Itu berkata orang munafik. Allah sebut dalam Quran. Bila mari orang munafik jumpa dengan Rasulullah, dia sebut inna nashhadu. Sesungguhnya kami menyaksi, tu dia kata, kami menyaksi innaka la Rasulullah, bahawa engkau Rasulullah. Tengok yang ngaku mulut ya, hati pisah sokmu. Hati ada orang pen sokmu nak buat gano nak haklang Muhammad, nak buat gano nak wi nabi kita mati, nak wi nabi kita subhanallah dalam perang. Itu perancangan yang munafik. Jamil dia semaya dengan malah. Iza qamu ila salah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila mereka itu bangun semaya qamu khusala, bangun dalam keadaan geliat malah. Bunyi orang bembe dah. Ada reno besokmu, reno kerek be, reno gaduh be, macam-macam kata. Pasal ia tak berakhir dengan ibadat kepada Allah. Tapi dah orang pergi belakang, rasa tak kena agak tak pergi dengan geliat, pergi dengan malah, pergi dengan tak ada arah. Tu Allah sebut qamu khusala, bangun semaya dengan keadaan geliat dan malah. Yura'unan nas, dan maya dia tu maya supaya nak orang nampak atau maya juga ada juga sejik. Tu munafiqin. Maka munafiqin ni duduk dalam satu neraka, nama neraka Saqar. Neraka Saqar. Begitulah juga orang malah mayat ni. Orang malah mayat ni duduk dalam ni juga. Hak malaikat tanya ke? Malaikat tanya, Allah Taala sebut dalam Quran ke? Masalakakum fi Saqar. Malah mana membagi duduk dalam neraka Saqar ni? Dia jawab, lam nakum minal musallin. Tak ada hal lain di dunia hari tu ku tak semaya yo. Aku tak curi, tak kena harta orang, tak buat nyanyi kat orang. Ku tak maya juga. Habis tu tak belakang ni tak boleh gawe. Bukan tak belakang ni molek dak ada kita tahu ya tu baik ya tu kan. Tak curi ya. Gitu. Tak kata kat orang. Dak gaduh-gaduh orang. Molek. Oleh tak maya. Hak belakang tu tak oleh tu. Walaupun hak dapat tu comel, tak kata kat orang, tak curi barang orang, tak buat nyanyi kat orang, comel lah. Tapi hak belakang tu tak semaya tu tak comel tu.
Bahkan semaya ni tiye ke, hak ni maklum bagi kita ni. Ingatlah pemuda-pemuda hak mana duk dengar sekarang ni sama dengan kita. Jagalah semaya weh, pemuda-pemuda kita weh, jagalah semaya. Yalah kita ni bahasa muda kadang-kadang deh, buah gitu gini, puah kita puah. Bukan buah royak atau buah bunyi baik lain dah, kita puah. Wasa nak ke tayang mutu, wasa nak pergi pesak batah dah, kita puah. Yalah gilah puah kau mana pun, tapi ingat jangan tinggal waktu semaya adik weh. Ni nasihat dah, jangan tinggal, jaga waktu semaya. Belalah kita tak pergi Jumaat lagi pun. Belalah kita tak ada pergi sijid sekalipun. Kalau boleh pergi sijid comel. Boleh kata kita ni tak minat mana, malulah gitu gini. Jangan tinggal maya rumah kita. Maya rumah, maya mana pun biar ada waktu kita semaya dah. Jangan tinggal adik-adik maya, kerana ni adalah tiye bagi agama kita. Kalau kita tinggal hak ni, habis tak pakai hak lain. Kerana ini adalah saulak. Dalam agama kita semaya ni saulak. Dua perkara ni hak kita duk misal, kita duk banding semua. Dua perkara ni kalau lucu habis hak lain. Pertama mengucap dua kalimah syahadah, yang kedua semaya. Lucu hak lain. Ke rukun Islam ada 5 ke? Rukun Islam. Rukun Islam 5 perkara. Pertama mengucap, yang kedua semaya, 3 pun puasa, zakat, haji. Ni 5 rukun Islam. Kita nak buat banding ni. Kita pergi cuma mata ni, pergi dengan 5 ni, kemah kong kita pergi. Kita cak hak clicking. Gapo hak clicking ni? Haji. Haji. Jatuh tak pergi cuma mata ni. Tak jatuh kemah kong dah pergi. Kerana ucap haji, kerana ada orang yang tak wajib atas dia buat haji. Ada orang yang tak wajib di atas dia buat haji. Kerana boleh tak wajib? Kerana syarat nak buat haji kena man istata'a ilaikum. Man istata', orang yang ada kuasa, orang yang mempunyai kuasa nak pergi buat haji, dengan bahawa ada harta cukup, perjalanan daripada rumah kampung dia nak pergi di negeri tempat dia nak buat haji ni selamat, tak ada perang, tak ada musuh, tak ada halangan covid semacam mana ni tak. Tu selamat. Kalau lah tak selamat ataupun harta tak cukup, maka tak wajib atas dia buat haji. Bila tak wajib, tak ada dalam hidup dia haji. Maka tak ada dalam hidup dia haji ni, rukun Islam yang 5 tu cukup tak? Tak, tinggal ada 4 dalam rukun Islam atas dia. Bila tinggal ada 4, jatuh tak pergi cuma tu. Tak jatuh pergi. Ada orang yang tak wajib atas dia keluar zakat. Ni, cabut pula dah hak ni. Tak wajib keluar zakat. Bagi siapa weh? Bagi katakanlah orang ni tak nego, tak wajib keluar zakat nego. Dia tak ada harta pertaruhan banyak-banyak, tak wajib keluar zakat harta pertaruhan. Dan walaupun zakat berterah sekalipun, sekiranya kalau malai raya tu dia tak ada harta, malai raya tu malai yang wajib zakat terah tak? Pasal apa? Pasal dia dapat 2 tu syarat dia tu. Orang nak wajib keluar zakat berterah 2 syarat, yakni dapat 1 juzuk daripada Ramadan dan 1 juzuk daripada bulan Syawal. Wajib dah atas dia keluar zakat. Tiba-tiba malai raya tu dan esok ke hari raya tu harta tak ada. Sesok ni kena covid ni, habis dah duit, ada perkara nak beli beras, nak buat keluar zakat tak boleh, maka orang ni tak wajib atas dia keluar zakat terah. Apa ni tak ada ni? Haji, zakat. Jatuh tak pergi cuma tu? Tak jatuh pergi, duk kemas-kemas lagi. Pasal apa tak ada megah lagi? Ada orang yang tak wajib atas dia puasa. Puasa ni rukun Islam ke? Tak wajib atas dia puasa. Kerana boleh tak wajib puasa? Dengan bahawa dia uzur sakit tu, uzur yang tidak ada harapan sembuh, maka orang ni wajib di atas dia bayar fidyah. Wa fidyatun min ta'am, bagi kepada orang fakir miskin. Maka tak wajib atas dia puasa. Tak ada dah. Mana apa ni? Tak ada dah 3 perkara: haji, zakat dan puasa. Tak jatuh lagi, cuma hidup pergi lagi. Tapi kalau cabut ni, sabut lagi ya dalam 2 ni, jatuh tak cuma tu, jatuh halu dah. Kita cabut cabut apa? Cabut semaya pak pun jatuh dah. Ini nak royak tu agama yang kita duk anuti, kita peluk sekarang ni dengan 5 rukun ni. Dengan 5 rukun ni, rukun daripada mucak, semaya, puasa, zakat, haji ni. Kalau kita cabut mana-mana so tu daripada 5 perkara ni, ambil pada haji, zakat ataupun puasa, tak utuh lagi agama kita. Tapi cabut maya so pak pun habis dah lain. Kerana apa? Ini imaduddin, Nabi kata. Imaduddin, tiye bagi agama kita. Ambil tu jaga maya. Kerana orang yang tak semaya ni akhirat sana
duduk di dalam neraka yang satu nama dia nama neraka Saqar. Tinggal semaya. Lam nakum minal musallin. Di dunia hari tu kami tak semaya. Akhirat sana duduk dalam neraka Saqar. Bila sebut atas neraka, tempat azab. Allah tempat azab. Dan dia kepatnya neraka Lazar nama dia. Neraka Lazar. Neraka Lazar ni bagi siapa ni? Bagi orang yang paling daripada agama Allah. Mana orang bagi agama Allah? Tak padu, tak berat dengan agama Allah. Maya pasal ni lah, tak semaya, tak zakat, tak gapo. Ya pandai atas agama ni menyusahkan dalam hidup. Menyusah dalam hidup. Banyak lah ni pemikiran umat Islam kalau ni diserai oleh pemikiran daripada barat, menyebabkan ada orang fikir macam mana fikir orang panggil fikir bebas. Liberalism. Fikir bebas, dia berasa tu benda ni masyarakat tak ada apa-apa. Benda orang ramai tak ada apa. Mana contoh lah ni. Lah ni orang muda-muda lah, belum lagi nikah kahwin, ya tetina naik mutu lah ni biasa lah. Oh zaman dulu tak leh tu. Zaman dulu boleh kata zaman dulu bukan kata nanti kata 50 tahun 70 tahun dulu. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tak leh tu. Mana orang yang tertino tak nikah lagi tak leh. Kalau bukan adik-beradik, kalau bukan orang-orang. Leh. Terpanggil fine zaman ni. Tak ada apa lah ni, biasa. Kena boleh biasa lah ni. Pasal umat Islam diserai oleh pemikiran panggil liberalism. Liberal makna semua orang nampak atau tak ada hal biasa orang kampung biasa orang lah ni gitu belakang ya tertino lah ni naik motor pergi mari tak ada hal ni. Sikit lagi jatuh jamin anak kita cucu kita sikit lagi berat lagi tengok jamin lah ni berat dah pergi mari tak heran dah lah ni. Sikit lagi teruk dia serai orang panggil serai dengan secara fikir, serai dengan secara hidup terikut-ikut. Balas mana hak kita duk tengok tu lah, terikut-ikut. Ni jaga, benda ni benda kita kena jaga. Ini salah satu di antara nama neraka yang orang yang paling daripada agama Allah ialah nama duk dalam azab neraka Lazar nama dia. Neraka Lazar, neraka orang yang tak ambil berat dalam bab hidup agama ni. Tak kira lah dalam bab amal, dalam hidup masyarakat, dalam hidup hari-hari dia, tanggungjawab wajib dia, ya tak ambil berat. Ini orang yang duk di azab dalam neraka Lazar. Dan yang kelima neraka Hutamah. Ini kita baca dengan secara reka-reka. Ni hak luar pada pengajian ni. Neraka Hutamah. Neraka Hutamah ni bagi siapa ni? Bagi orang yang hipung harta. Cari harta benar pagi petang siang malam. Salah ke kita cari harta? Bukan salah. Nak royak kata cari harta hingga siapa tinggal kewajipan mayat. Kerja boleh. Buat hak tu, buat hak ni. Siapa ke tak kacak apa-apa. Tapi mayat tak boleh. Kita tengok orang kerja berat-berat lah, akik kapur, waktu ni berat je kerja. Tapi nak akik kain selimut waktu subuh tak gerak. Nak apa nak? Anak orang ni orang yang makna hipung harta begitu lalu hingga siapa kata tanggungjawab hak wajib dia tinggal ya paling. Bukan salah hipung harta hipung gila kita nak hipung. Syaratnya harta halal kita hipung. Cari betul tak salah dengan hukum Allah, cari gila. Kita hipung kau banyak kita boleh bantu pada agama Allah molek baru. Kalau tak senyap cari tak betul dah tipu cari harta kita tak betul dengan hukum Allah. Hingga siapa maya bayar pun luput tinggal habis dengan sebab pencarian kita. Maka orang lagu ni dia duduk dalam satu neraka azab, neraka panggil neraka Hutamah. Lagi pula ada orang duduk dalam neraka Hutamah ni orang panggil kata orang yang hina orang miskin. Hina orang miskin. Bila dia hipung harta, ada harta banyak Bila harta banyak, dia pandai lekeh orang lapis susah tu. Orang lapis susah, orang miskin, dia pandai ujung-ujung mata, dia jeling-jeling gitu Oleh dia jual. Dia kata. Dia jual, dia pelekeh, dia pahino. Macam-macam dia buat kepada orang susah pada dia. Jaga. Ingatlah harta hak kita banyak dah hipung tu Allah bagi. Harta tu hai beri kemudahan bagi kita. Jangan dia hina orang susah pada kita. Jangan dia hina orang susah pada kita ni. Tepat orang yang hina orang pakai miskin di satu tempat di akhirat sana nama dia Hutamah. Dia akan diazab dalam neraka tu. Lagi pula dah orang yang tak keluar zakat duduk dalam neraka Hutamah.
kerja banyak, boleh banyak pokok tu kok ni, siapa peria hisap cukup haul belaka pokok tu kok ni, ada dengan orang panggil kata syarat-syarat yang wajib atas dia kena keluar zakat, ya tak keluar zakat. Ya tengok tak apa nanti keluar bila-bila apa boleh zakat tu. Nanti kira-kira tak apa kira ni dulu kerja kita tak selesai lagi, jadi besar kerja dia lagi pada kerja Allah. Allah suruh keluar zakat, suruh tolong orang pakai miskin, dia tak keluar. Akhir-akhir dia tekan mu keluar lagi zakat. Keluar dah. Munggak gaduh aku. Kerja aku buat ke, aku cari ke ni. Bukan mu masuk campur aku dah letih Allah mengangor berjelai lidah-lidah siapa pergi keluar kat mu tak pasal-pasal ya keluar gitu. Ingatlah orang kata gitu, satu hari dia jumpa ni di satu tempat hong pisit duk nanti dia, nama hong apa, nama hong dia Khutamah. Nama risak dia Khutamah, bagi orang yang karib harta hak Allah Ta'ala bagi kepada dia untuk keluar pada jalan Allah, hak kita panggil zakat. Ni di satu tempat nama dia Khutamah. Dan yang ketujuh nama neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni orang yang engkarkan Allah, orang lawan Allah lah, orang lawan Allah. Dan orang yang makan harta anak yatim duduk dalam neraka Sa'ir. Makan harta anak yatim ni banyak berlaku ni. Banyak berlaku bila mati seorang ayah ni kan, anak yatim 2, 3, 4 orang. Kadang-kadang nak oleh pak darah diri, pak darah bagi budak tu, pusing harta kata ni jadi hak dia. Jadi hak dia kokek-kokek nampak beli kereta paideng, kokek-kokek nampak sudah dah buat rumah dia, nampak kerja mana malih-malih tak ada pergi kabar-kabar beli kereta kabar-kabar sudah dah rumah dia. Rupanya jual dah tanah hak kakak dia tu, jual dah tanah hak adik dia tu. Anak yatim 2, 3 orang congok lapar mata kelip-kelip hitam mata anak yatim. Allah tak ada weh orang duk makan harta anak yatim, tak ada. Ni di akhirat gigi nama dia satu risak Sa'ir. Sa'ir bagaimana bagi orang yang makan harta anak yatim dengan secara zalim, harta anak yatim bukan kata tak boleh, nak ambil langsung. Kiranya kalau ada ulama sebutlah, sekiranya kalau ada berlaku kematian, bohlah kata adik kita mati atau kakak kita mati, anak ada cik-cik umur 5 tahun 6 tahun anak yatim tu, maka kita duk uruh harta dia ni. Kadang-kadang kita pergi baik masuk dalam tanakan, ambil anak yatim tu duduk bersama dengan kita 2, 3 orang makan minum. Harta hak dia ada, kita guna harta tu untuk nak jamu dia ni, beli pakaian, bukan nak guna harta kita, ambil harta dia. Cuma tak usah kita ambil guna untuk kita. Tak boleh. Dalam hati ulama kata boleh kita ambil duit dia tu untuk buat berpunyuk kereta, berpunyuk mutu, untuk nak urus kerja dia juga, kerja anak yatim tu. Berpunyuk mutu, habisnya nak katakanlah bohlah kata habis 100 untuk apa nak kita nakang buka duit-duit dia anak yatim ni, urusan dia, kata nak beli baju sekolah, beli kasut pokok tu ni, urus harta anak yatim tu, maka duit hak itu abah punyuk mutu boleh kita guna harta dia. Kata ulama bukan tak boleh ambil suka abah, boleh. Lepas tu boleh kita beli makan-makan, kita makan bersama dengan dia, boleh. Kerana berlaku zaman Rasulullah ke, bila turun ayat tentang orang makan harta anak yatim ni azab sikit-sikit, banyak zaman tu tak boleh cara anak yatim, takut ni. Maka Rasulullah beri penerangan, boleh kita makan harta anak yatim tu bersama dengan dia. Contoh kita beli nasi, beli apa, kita makan bersama dengan dia daripada harta dia tu, dengan sebab usaha kita duk cari ke dia. Hak tu boleh. Hak rakyat atau tak boleh ni dengan secara zalim. Secara ni ambil harta hak dia tu, tanah pitu, tanah kebun, tanah pohon jatuh saka, dia jual guna untuk kita habis-habis. Tak beri pun pada anak yatim. Ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Hak demo duk mengadu dalam Facebook ni. Banyak. Dia ya atau kita ni jatuh jadi anak nakal, harta ni tanah ni tak belum lagi tukar nama harta saka lah, harta saka duk nama lagi, nama mulah-mulah ni lagi. Bila jatuh jadi saka bagi pun siap dah, nama duk jadi nama mulah ni lagi. Hak ni tak ada lagi nak mereduk, mati dulu hak kakak ni. Bila mati ni ada anak dia ni 2, 3, 4 orang ni nya pusing di boklong tu. Contoh lah, nama duk rasa hati pula dah nama boklong dengan ni. Contoh pusing dia ambil dia habis kerana nama tak ada raduk lagi, pusing ni kahwin anak nakal nganggu mata putih hitam. Boleh lah pusing-pusing lah ni. Ingat satu hari nama satu tempat yang duduk di akhirat sana, orang yang tipu harta saka, tipu harta anak yatim ni, duduk nama neraka Sa'ir. Na'udzubillah. Lepas mari taubat dengan Allah dan hatta klik mazalim kita, hatta klik
nak kata kerana silap salah dulu dah, kita ramak ke tak apa, ramak ke tak setara mana, ada kotlah silap ni masuk ipik tanah ataupun kita ambil harta dengan secara tak betul, hatta kelik. Sekiranya kalau harta tu ada lagi, hatta kelik. Kalau harta tu jual dah, tak ada duk dalam milik kita, pisah cari dan gati kelik. Lebih baik pada kita susah sekarang ni pada kita duk susah di akhirat sana, di satu tempat nama neraka sa'ir. Jaga. Ini perlu kita kena jaga dalam hidup kita. Hak lepas dah betul lah. Betul. Sekiranya kita tak kuasa nak balas kelik, nak gati kelik ni, dah mana ni, hagi gandak tuai dia. Ngadak tuai ampunya hak pernah kita buat nyanyi, buat zalim. Sekiranya kalau dia boleh beri maaf di dunia ni, selamat. Selamat. Minta maaf hak dulu tanah gitu gini. Koyak dia lah. Koyak tuai punya tanah tu. Tanah hak ambil ngah tak betul, hak mula cek dululah. Aku jual dah, pada duit tu habis dah lah ni. Lagu anak kira kalau lah anak dara kita ataupun orang kita hak kita buat zalim dia atau kena gati lah belah setengah-setengah pun tak apa dah, tak saya gati semua, pisahlah cari kerja gati. Lebih baik pada kita duk azab di sana tu. Kalau adik-adik kita tak apalah, Pak Long dah ya tak masa dulu dah nak buat kan. Masa dulu Pak Long jadi gitulah ni, tak apa dah, alhamdulillah dah. Tengok Pak Long pakai piah dah, duk kesijik mari dah, tak apa dah. Hamba halal lah. Hamba tak kira lah, hamba tak ambil buat cara lah, mudah hamba apung semua. Baru selamat kita. Baru selesai kita di dunia ni. Moga-moga di akhirat tak sakut. Bila sakut di akhirat nu payahlah. Payahlah sakut dek nu tak selesai kan dek nu orang ngira berlaku dek nu sini tak apalah, boleh kecek lagi dek nu dak lah. Dia kata aku nak pahala, harta tak ambuh dah dek nu, duit tak ambuh dah dek nu, nak pahala mata dek nu. Habis tu salah ni lah hak kata kan salah sikit sebanyak dulu dah. Kerana orang zalim di akhirat sana gelak gelemak. Habis kata ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kamu daripada buat zalim pada orang. Kerana zalim akan jadikan kamu di akhirat sana gelak gelemak, tak tahu nak hadap ke mana, ke hulu hilir naik jatuh, tak tahu nak hadap ke mana. Ni yang ke-6 neraka sa'ir. Yang ke-7 nama neraka apa? Neraka wailun tu. Neraka wail. Wailun apa ni bagi orang semaya, buat ngiring dengan semaya, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang buat ngiring dengan semaya, orang terlupa ke semaya hingga sampai habis waktu. Orang ni cedek neraka wail bagi dia. Neraka wail bagi orang yang malah, kita panggil orang malah, orang ngiring dalam bab melakukan ibadat, orang tipu dalam timbang jual timbang hayya berat depan skelo 2 kere, dia tekan ke mana hingga sampai skelo 5 kere, maka dia 3 kere. Tipu dalam timbang katok cupak we kepek sikit supaya apa, supaya bila cupak kepek dia ambil suka beras gigi kurang dah tu, belalah 2-3 teh 4 teh pun kurang. Moga-moga boleh hipung siapa ke banyak-banyak, boleh suguni hak dia kurang, yalah boleh tipu lah ni akhirat. Kan ni dia tempat duk, nama dia wail. Nama rong rem wail. Bagi orang yang menipu, bagi orang yang tipu timbang, bagi orang yang malah, bagi orang yang tak tanggungjawab kewajipan dan bersatu tepat. Dan hak akhir yang ke-8, nama neraka yang ke-8 neraka Jahannam. Ni Jahannam. Kita tahu Jahannam ke mana lagi lah. Neraka Jahannam ni neraka yang paling dalam dan berat seksanya neraka. Siapa neraka yang lain hak kita sebut saat ni, neraka hawiyah, neraka jahim, saqar, lazah, hutamah, sa'ir, ni 7 neraka ni minta dengan Allah, ya Allah ambillah neraka Jahannam ni, kita jauh pada aku sikit, panah dah ni. Sama-sama neraka ngadu kepada Allah suruh ambil neraka Jahannam tak jauh sikit. Perasaan neraka ni dia duk berlapis kan, dia duk bertindai. Sama-sama neraka minta dengan Allah suruh ambil Jahannam, kita jauh sikit kerana panah dah. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min zalik. Neraka api dah tu, neraka panah lagi. Pas kita tengok kulit pecek ke, kulit kita nyek kulit kita ni, kulit isi lendir tu lari nak uratnya mana setara mana sangat kita dengan Allah, dengan neraka Allah. Agak-agak boleh lawan ke habis jangan sedap mulut kita kecek
Jangan kecek lepas berdoa, ada setengah-setengah buat ke kerah perut, buat ke kerah pedas. Tak apa, aku masuk neraka, apa? Buatmu masuk syurga amal-amal apa? Secara aku. Aku semaya, aku nak berdacok dalam TikTok, aku nak jadi gila, nak jadi gapo, secara aku. Gigi buatmu lah masuk syurga, aku masuk neraka apa? Jangan weh, jangan weh. Tak ada. Tak gok kita tak gok teh cahayalah, tak usah kira hak di akhirat sana, kira hak di dunia. Ambil sekerih layu tumit jadi layu tumit kita boleh 2 minit sudah tu pun menepuh dah berjerit menahau suara dah. Sekerih kita layu 2 minit tumit kita dah panah dering tu sekerih baru ini neraka. Na'udzubillah. Tu tersebut bab neraka lapai nama neraka. Satu azab seksa atas orang yang deraka kepada Allah, masing-masing mengikut azab dia. Lalu tu masuk dalam pengajian kita. Dekat nasujih tak boleh masuk dalam ngaji gini. Baru sebut nama neraka boleh. 7 lapis habis tu masuk dalam pengajian kita. Belalah boleh qadar mana qadar tu deh. Dia kata setiapa apa ni hadis yang ketiga ni serengan dengan seksa di neraka. Serengeng sekali seksa di neraka. Siapa dia ni? Sebut dalam lafaz hadis Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nar 'azaban yawm al-qiyamah rajulun yudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa annahu la ahwanuhum azaba. Muttafaqun alaih. Hadis ni diriwayat oleh 2 imam yang besar, imam muhaddisin, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bila Imam Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sama, ia sebut muttafaqun alaih. Makna hadis ni ittifaq dua alim ulama hadis ni. Apa yang diartikan bahasa hadis yang kita baca saat ni? Arti apa bahasa kita? Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dua sahabat Nabi ni. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya serengeng-rengeng seksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seorang yang akan diletak di bawah telapak kakinya 2 buah bara api neraka sehingga mendidih dari sebab panas kedua bara api tersebut otak yang ada di kepala. Dia tidak mengira bahawa dia orang yang lebih dahsyat. Dia tidak mengira bahawa ada ia orang yang lebih dahsyat seksaan daripadanya, padahal dialah orang yang paling ringan seksaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi arti hadis bahasa Melayu kita saat ni, ya royak ada sebut dalam hadis Nabi Nu'man pergi dengar satu ketika Nabi kata, sungguhnya dalam neraka sikit lagi hak kita sebut lapis-lapis neraka ni, tak kira lah neraka mana tu. Dia kata ada seorang ni Allah Ta'ala beri dia ni pisik sikit. Tuhan beri pada orang ni ringan daripada orang lain. Kelah lah orang ni. Dia duduk dalam neraka tapi neraka VIP kita panggil. Ya ada juga tak? Di dunia ni ada goat tapi goat VIP. Kita ingat wasapa tak silap lebih kurang dalam 2-3 tahun 4 tahun lepas. Berlakulah di negeri Arab tu. Anak-anak raja, anak-anak orang pangkat tinggi-tinggi kena igat. Pas dia buh dalam goat, maka goat tempat dia duduk. Allah. Hebat goat. Duduk di rang-rang, ada cukup dekat. Segala kemudahan ada cukup. Tapi panggil goat lah. Itu panggil goat VIP dunia. Begitulah juga di neraka sana ada bagi seorang. Orang ni istimewa ni. Orang ni walaupun dia ahli neraka tapi ahli neraka yang VIP. Ringan dia duduk dalam neraka daripada azab orang lain. Orang lain azab. Orang lain azab tak kira lah kita sebut duduk dalam neraka mana-mana daripada lapis neraka, tak neraka sakar, jahim, laza, neraka hutamah, sa'ir, wai, jahannam tu semua azab belaka. Lepas tu azab neraka ni api neraka ni jamin dia bakar bukan bakar lek bawah saja. Dunia ni nak bakar api lek bawah naik ke atas. Adapun neraka Allah di sana atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan, pah ke dalam perut api. Pah dalam perut, makna keliling penuh api.
tiap-tiap kali dibakar ahli neraka maka hancur lebuh habis setelah tubuh dia ni jadi hitam lengut sebuah hari Allah akan ganti kulit lain, daging lain, tulang lain, lendir lain, cuma tu hai ganti lain jadi comel semula bakar pula, comel semula bakar pula. Begitulah sepanjang masa. Kullama nadijat duluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Allah sebut dalam firman-Nya. Tiap-tiap kali dibakar ahli neraka maka hancur habis tulang, hancur habis laginya, hancur habis kulit, maka Allah ganti tulang lain, ganti tulang lain, daging lain, darah lain. Apa tu boleh ganti tu? Supaya merasai azab keras sangat dak pun duk hidup di dunia ni. Orang yang kena semaya tak usah semaya, orang yang tinggal benda-benda tak baik tak usah tinggal. Jangan dia minumlah daun-daun ketong tu duk kacau minum lagi, menyebabkan di akhirat sana berpanjang kena bakar dalam api kiri kanan atas bawah pak dalam perut berpanjang gitu. Ada pun orang ni hak Nabi sebut ni kata serengeng-rengeng orang hak duduk dalam neraka ni Allah letak bara api di bawah kaki dua belah. Kiri tak ada, belakang tak ada, atas tak ada. Api tak ada dalam perut tak ada. Tak bara api bawah selipar. Dua toko bara api bawah selipar ya jak atas bara api tu. Dengan sebab bara api dua toko tu lah hingga siapa gelegok otak pala balas mana bubur nak masuk tu. Grup 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 na'udzubillahi min zalik wal iyazu billahi min zalik tu. Bara api kecil ya duk tapak kaki otak gelegok. Otak gelegok grup oleh kerana panasnya api neraka Allah ni. Hingga sampai raya atas akulah orang yang paling azab sekali dalam semua ahli neraka. Pasal saya berasa teruk. Walau dia orang yang paling seni, orang yang paling rengeng. Dek kiri tak kena, dak pai tak kena, atas tak kena, dia tapak kaki hak kena azab. Hingga sampai dia kata akulah orang yang paling teruk sekali dalam neraka, orang yang paling azab sekali, orang yang paling seksa sekali dalam neraka, akulah. Dia berasa kata dia, walau dia orang paling rengeng sekali. Ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu terjemahan. Ini kita nak sebut keterangan supaya kita boleh ambil pengertian yang lebih luas lagi. Keterangan inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada keterangan cerita kita ni kita dah cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya seksaan yang paling rengeng di neraka. Ni seksa hak paling rengeng ni. Cuba kita ni makna kata bayar ni maksud tu bayar ni kita memari gambar cinta nakan. Cuba kita cinta nakan mari. Cinta nakan mari dalam bayar ni kita dahsyatnya seksanya teruknya kita panggil azabnya. Bagi orang yang paling rengeng sekali dalam neraka buh bara api di tapak kaki ni hingga siapa gelegok otak tu Allah tu. Dengan apa? Dengan bawa dia bawa bara api dua toko ya. Dia letak bawah tapak kaki sudah mendidih otak yang ada di atas kepalanya. Maka betapa pula kalau seksa yang lebih berat lagi rasanya tidak ada seorang pun yang mampu, tak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panas yang boleh menggelegakkan otak yang ada di kepala nu. Allah. Ni tengok ni. Ini kita dengar hadis Nabi SAW bubuh dalam jiwa kita, jangan dengar di telinga saja. Kalau dengar di telinga saja kalian lupa dah. Esok tak ingat dah. Bubuh dalam jiwa, bubuh dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Orang panggil hati sanubari. Masuk tanah perasaan gerun, perasaan takut. Perasaan kita rasa tak dah cerak aku sikit. Supaya moga-moga kita takut, kita gerung, mengubahkan sikap hidup kita daripada dulu kita tak ambil berat dalam bab tanggungjawab wajib. Sekarang ni ambil dah. Dulu kita tak jauh perkara lari perkara maksiat, sekarang ni tinggal dah. Walaupun tak habis lagi tinggal dah setengah-setengah. Tak apa dah tu. Pasal apa? Kesal oleh kerana kita dengar, kita buh dalam hati kita. Kalau dengar tak buh dalam hati, lupa dah dengar ni. Dengar kita tak buh dalam diri kita, tak ingat dah esok hari. Dengar, jangan dengar saja, bubuh dalam jiwa kita. Supaya mudah-mudah ada perubahan. Ada perubahan daripada sikap kita deh. Kata tuai pengarah, kata tuai kita hendak dengar daripada peterangan dia ni. Ingatlah, kata bayarlah, rasailah
hak tu tak di kaki ya gelegak sampai kepala. Kalulah kita sentuh sikit saja tu dengan api-api dunia ning lah ana ramu. Hak ni kita duk royak hak api akhirat ni gelegak kepala. Kalau kita sentuh api dunia ning, kita sudah menjerit kepanasan ni, suruh teranglah, suruh teh. Ada nak lawan sangat tu kita nak deraka kepada Allah tak semaya, nak buat maksiat, nak deraka tak tanggungjawab hak wajib, terang dulu teh hak dunia ni jerit dah. Menjerit kepanasan dan kita tidak akan mampu menahannya nyo panas tu. Walaupun hanya dalam masa sehari ataupun seminggu saja. Cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang berterusan dan lagi dan dari saat ke saat. Hanya bertambah panas di samping tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Allah ni duk kena gitulah, kena berpanjang, kena acur jadi mulai, kena azab acur lebu mulai azab acur lebu mulai begitulah berjuta-juta tahun. Ni ada sebut pada hadis lain, ahli-ahli neraka minta dengan malaikat. Teriak berjerit suara moga azab dah. Moga azab suara teriak minta dengan malaikat. Malaikat mintalah kepada Allah, ya Allah hatalah hujan mari dalam neraka. Suruh Allah Taala hatta hujan mari dalam neraka. Bila hujan turun neraka apalah dalam fikiran dia tu. Dalam fikiran dia bila hujan mari tu, maknanya kata turun air neraka api tu hak panas dia sejuk lah. Maka Allah tak layak minta berkali-kali, akhir Allah Ta'ala hatta mari gelak, nampak gelak apa guruh tu, nampak gelak sebab nak hujan tu. Serenok buat ahli neraka, mari dah nu tengok nu gelak gelemak dah nu nak hujan dah. Apa siapa peria turun api pula daripada atas nu, hujan api. Kau berat, kau teruk. Itulah nak royak kata seksa orang yang duduk di dalam neraka Allah oleh kerana dia deraka waktu mana dia hidup di dunia ni. Dengarlah kalu-kalu nak melembutkan hati kita. Kalu-kalu nak ada perubahan sikap hidup kita deh. Ni dia kata ni, juta-juta tahun duduk dalam azab gitu. Orang yang akan diseksa dengan seksaan yang paling ringan ini ialah bapa saudara Nabi SAW yang bernama Abu Talib. Hak Nabi maksud dalam hadis ni hak royak atau orang yang paling ringan sekali dalam neraka ialah api bawah tapak je. Kiri kanan atas bawah ada, dalam perut ada, bawah tapak, tapi bawah tapak pun gelegak kepala otak. Siapa dia ni orang ni? Hak pisik duduk dalam neraka ni. Hak tak kena api di muka, tak kena api di tubuh, hanya buh di kaki ni. Siapa dia ni? Ialah beri keterangan sini, nama dia Abu Talib. Abu Talib ni siapa dia ni? Ni maklum dah bagi kita dah. Abu Talib ni pak saudara Nabi kita. Hak kita duk dengar sirah sama-sama kisah Nabi kita dah. Sewaktu Nabi kita perut besar, beberapa bulan meninggal ayah Abdullah. Tak berapa lama Nabi kita lahir mari di dunia. Duduk berapa tahun meninggal ibu dia Siti Aminah. Tu peduk dengan Abdul Muttalib. Tahu dia Abdul Muttalib tu Nabi kita. Tak berapa lama tinggal Abdul Muttalib tu peduk dengan pak saudara dia ni Abu Talib. Waktu Nabi kita duduk tupai dengan pak saudara dia umur lebih kurang dari belah saya tahun lah. Belah saya tahun gitulah. Ada riwayat kata 7 tahun 8 tahun. 7 tahun 8 tahun. Waktu itulah, waktu lebih kurang umur Nabi kita 7 tahun 8 tahun. Tu peduk dengan Abu Talib. Abu Talib ni anak ramah. Anak ramah Abu Talib masuklah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak Abu Talib. Ja'far anak Abu Talib. Ya, semuanya anak bagi Abdul Muttalib ni ramah. Lebih kurang rasa apa tak silap bilangnya kita lebih kurang 12 orang. 12 orang ni siapa dia? Termasuklah Abdullah ayah Nabi kita. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah. Dua-dua ni, dua-dua pak darah Nabi kita ni, dua-dua orang ni berini. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dua-dua ni berini. Patut Abu Talib riwayat kata tak berimeh pak sudah. Walaupun Nabi kita masuk ajang ucap pak sudah. Seorang lagi Abu Lahab. Abu Lahab.
Pada Nabi kita juga Abu Lahab tu. Allah Ta'ala firman turun ayat Quran supah Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab tu nama gelar Abi Lahab, nama apa dia? Kita tanya kita ngaji main duk sebut seorang ni tak sedap juga. Kita nak tanya penonton-penonton sini hak mana hak boleh jawab lah. Abu Lahab pak darah Nabi kita hak tak berimeh dengan Nabi tu lah, nama sebenar dia gapo? Boleh jawab tak ni? Baru sedap sikit main kita tanya-tanya je ni. Jangan tu pakat kongsi ilmu, hak mana bersama dengan kita malam ni sekarang ni 374 orang. Cuba jawab sikit pak darah Nabi kita hak nama hak gelar dia Abu Lahab ni, hak duk menetai Nabi sangat ni, hak duk nak nyanyi ke Nabi ni. Nabi kita duk ajar ilmu, duk ajar ajak orang kepada Islam dia lah, duk menetai walah dia pak darah Nabi kita. Nama sebenar-benar dia nama gapo Abu Lahab ni? Cuba kita nak dengar, nak baca sini nama gapo? Bila-bila nak baca komen hak lain. Mana bersama dengan kita? Nama apa kita tanya, pakak lagi tu habis. Jangan lagi ya. Jangan lagi. Cuba jawab. Tak apa, jawab salah tak apa. Jawab ni. Zulkifli kata nama Umar. Okey, tak betul. Kita jawab tak betul. Okey, nama Umar dak. Mana? Hak lain lagi. Ada tak ni? Hak katakan, hak ingat-ingat tau. Ingat hak besar dengar cakap dah, tolong jawab. Moga-moga orang lain boleh tupai hati. Sama-sama lah kita kongsikan ilmu ni. Kita tanya pasal ada tarik perhatian sikit. Jaha cak. Ni ayat cak cin. Bukan jawab dah tu. Ayat tu jaha cerak nyata. Alhamdulillah. Rata-rata di jaha weh. Kemamang Terengganu. Daripada Terengganu cak cin. Pasal siap pula dah di belakang tu, makna apa ni? Orang sebelah Thailand ni. Cak cin ni. Lepas tu boleh jawab ni. Nama gapo sebenar-benar Abu Lahab pak darah Nabi kita ni? Allah Ta'ala supah tu. Nama gapo? Boleh jawab tak? Kita masuk 5 week. Masuk 5 saat. Umar bin Hisham Abu Jahal. Tu bin Hisham Abu Jahal. Ni Abu Lahab. Abu Lahab nama gapo? Mairu. Tak apa lah tu. Tak apalah kita jawab Mairu macam ni. Moga-moga yakin ni kalau kita tak tanya dia mendengar lepas. Baru kita tanya tak. Kapo nak koyak ben. Aku nak perhati. Bapak calai. Aku ingat dah sapak bila-bila aku ingat sebab aku perhati. Waktu ustaz tanya saat ni aku perhati gapo dia. Nama gapo Abu Lahab ni aku perhati. Bila pak koyak aku nak ingat. Apabila esok dia tanya, bila dia tanya kita boleh jawab dah. Dengan sebab apa? Sebab waktu mana kita dengar dengan perhati. Ini ya dah sampai cikgu tadika dok hajar budak-budak tadika ke. Ya hajar dengan secara soal jawab tujuan supaya nak tarik perhatian. Supaya nak tarik perhatian. Kalau ngai royak straight gitu nyerah budak-budak. Hal lain nak jawab boleh gini. Tak ingat. Alhamdulillah. Tak apa. Ni kita jawab dah. Nak beri 5 buik. 1, 2, 3, 4, 5. Nama dia Abdul Uzza. Ingat tu ni. Nama Abu Lahab Abdul Uzza. Abdul Uzza. Tulis dalam komen ni. Hak mana boleh tulis. Abdul Uzza nama dia. Hamba bagi Uzza. Uzza ni siapa? Berhala yang duk di keliling kelala Mekah tu. Berhala 300 lebih duk di keliling kelala Mekah. Hak paling besar kali Uzza Latta. Berhala hak paling besar sekali duk dalam keliling kelala Masjid Mekah waktu Nabi duk tu. Ini nak raya di antara pak darah Nabi kita hak berimeh pun ada, hak tak berimeh pun ada juga. Di antaranya hak berimeh saat ni kita raya Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas. Ini berimeh dengan Rasulullah, pak darah Nabi kita. Hak tak berimeh riwayatnya kata Abu Talib. Tapi Abu Talib walaupun tak berimeh dia lah tutup bela Nabi kita. Nabi kita orang nak buat nyanyi, orang nak buat khana, orang nak buat lebih kurang, tak boleh nak buat kerana ada Abu Talib. Orang Abu Talib ni orang kedebel. Orang megah jugalah dalam kota Mekah waktu tu Nabi duk tupeh bawah dia. Orang kafir musyrikin nak buat khana Nabi kita, nak buat lebih kurang Nabi kita, lekat dengan Abu Talib ni.
Inilah nak rakyat jaksa oleh kerana dia banyak jaksa kepada Nabi, dia banyak jaksa pada Islam, dia mati walaupun tak berimeh, Allah Ta'ala beri rekngi waktu mana dia duduk dalam neraka. Rekngi mana? Tak kena di tubuh, tak kena di muka, tak kena di kepala. Kena di mana? Kena bawah tapak kaki je. Bawah tapak kaki. Tapi bawah tapak kaki pun azab hingga sampai gelegak kepala otak. Allah. Ni ya ni. Dia kata orang yang hak kena seksa dengan paling rekngi sekali ialah bapa saudara Nabi kita SAW yang bernama Abu Talib. Tapi walau bagaimanapun ada sebut di setengah-setengah kita, Abu Talib ni mati berimeh. Abu Talib mati berimeh, ada riwayat lah, ada riwayat setengah-setengah kita. Waktu dia dekat nak tarik nafas tu, wasapa seorang gidengar lah. Gidengar ia mengucap la ilaha illallah, tapi dengar tu dengar hujung dah. Dengar sikit bunyi kho je suara. Itulah menyebabkan riwayat tu kata Abu Talib tu mati boleh mengucap tu tak ada kemah mana. Hak banyak ke tu gak riwayat kata tak ada email lah. Dengan sebab ayat Allah Ta'ala kata innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ayat tu ayat tu dia dikemah. Walaupun ni dalam hadis ni sebut gini ni. Sebut mana kata orang hak duk dalam neraka hak paling ingin kena kepada pak dara Nabi kita hak nama Abu Talib. Kerana boleh ia dikena orang ngesuk bisik ke mana? Kerana walau bagaimana, walau beliau mati dalam keadaan kafir, namun segala jaksanya jaksa Abu Talib dalam mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ngasuh Rasulullah. Waktu Rasulullah meninggal habis dah, ayah ibu meninggal habis tu peduk dengan Abu Talib. Abu Talib saya lebih pada anak dia, ramai anak dia. Nama satu ya saya kepada Rasulullah. Anak dia ya tak saya, anak dia ya tak dukung, tapi Rasulullah ya dukung. Makna gitulah bandingnya saya kepada Rasulullah. Kalau anak dia hak lain ramai-ramai nak makan, Rasulullah dulu makan. Aminah dah Fatimah ni isteri Abu Talib ni. Fatimah mak bagi Sayyidina Ali. Mak Sayyidina Ali saya kepada Rasulullah hingga sampai malam-malam Rasulullah tidur selimut, tidur tak ada selimut, tidur dalam sejuk, pecah kain dia ni. Jang dia tidur dalam sejuk, jang dia duduk dalam lanjir malam ni selimut Rasulullah. Sampai waktu mana Fatimah ibu bagi Sayyidina Ali wafat, Rasulullah sendiri waktu turun mayat di dalam dia. Rasulullah terguling dalam dia untuk nak menyelamatkan mak dara dia ni, Fatimah, ibu bagi Sayyidina Ali. Nak rakyat kata keluarga Nabi kita tupai ni walaupun susah, tapi Nabi kita senang hati, suka hati rupa-rupanya. Tu peduk dengan pak dara dia Abu Talib, dengan Fatimah isteri bagi Abu Talib. Ya duduk sekali dengan tu. Abu Talib kepada Rasulullah waktu kecil. Sehingga mana? Sehingga Rasulullah dibangkit, dilatih jadi Rasul. Hingga sampai Rasulullah lebih kurang umur 53 dah. Kalau tak silap ni, sebelum daripada Rasulullah nak hijrah pergi ke Madinah, waktu tu lah Abu Talib meninggal. Mana lebih kurang Nabi kita umur 50 lebih dah lah. 52, 51 kat tu lah lebih kurang. Waktu tu lah Abu Talib meninggal. Waktu Abu Talib ada, orang nak buat khianat Nabi tak boleh. Orang nak buat lebih kurang, nak buat nyanyi, nak pegang, nak khianat tak boleh. Kerana gapo? Orang dah beda. Ana kata Abu Talib ni banyaklah jaksa dia dalam mengasuh Rasulullah sewaktu mana Rasulullah tu masih kecil. Dan dialah pembela Rasulullah, dialah terhadap baginda setelah diangkat menjadi Rasul. Semua ini menyebabkan Abu Talib mendapat sedikit keringanan bila dibanding dengan orang kafir yang lain. Orang kafir lain berat ni. Kiri kanan atas bawah. Muka kafir ke? Kafir patak dengan kau. Orang kafir lain berat-berat belakang dia orang ni. Kalau banding dengan orang kafir lain. Dengan sebab apa? Jaksa dia kepada Islam banyak. Dia beri tolongnya kepada Rasulullah. Ni kita dengar hadis malam ni daripada awal pak sudah suk sekat ni lah deh. Supaya kita boleh ambil pengajaran, boleh peringatan deh. Ingatlah kita satu hari kena jumpa belaka dengan Allah. Lalu tu buat persiapan lah sekarang ni. Buat persiapan, jangan kita buat main-main dalam bab pengajian hidup kita ni, hidup sama-sama, jangan lupalah. Jangan kita buat ringan dengan urusan kerja Allah. Jangan kita buat lebih kurang, jangan kita buat tak padu dengan kerja itu.
Habis itulah belum pada kita nak akhir malam ni, kita nak sebut 3 benda yang sepatutnya kita kena jaga deh. 3 benda yang sepatutnya kita kena jaga hidup kita sebagaimana seorang Muslim, seorang mukmin, jaga 3 benda ni. Walau banyak lagi tak apalah, kita sebut 3, sebut banyak-banyak lupa pula. Pertama, jangan kita buat belakang kepada Allah. Apa maksud buat belakang kepada Allah? Makna urusan Allah Ta'ala kita tak belakang dulu apa? Maya tagi dulu apa? Jangan. Bimbing satu hari Allah Ta'ala pula buat tak kira kita. Tuhan buat belakang kita beratlah, kita tak semaya terus. Bulu ni maya juga cuma-cuma akhir. Bila Allah tak ada kita, Tuhan tak boleh semaya kita. Tuhan tak saya tengok muka kita dalam masjid. Tuhan tak saya tengok muka kita sujud pada dia. Tu teruk kan? Jangan kita merengek kepada Allah. Mana kita taklah kerja kita dengan Allah Ta'ala ni, utamakan dulu. Waktu pertama sekali. Yang kedua, gila sejik waktu mana duk boleh pergi. Waktu mana kita duk boleh pergi sejik hak tak ada katuk covid lah duk oyak ni. Bolehlah kampung kita tak ada katuk covid ni, tak ada keratuk gapo. Gila. Waktu mana kita duk boleh pergi sejik, gila sejik. Kenapa? Kerana ada satu hari kita tak boleh pergi sejik. Tengoklah ni, ada setengah-setengah kampung katuk sejik tak boleh pergi. Tak boleh pergi sejik katuk apa covid ni, tak boleh pergi pun. Ataupun sejik tak katuk tapi dah ni uzur dah ni, kena sebelah tubuh dah ni. Tangan tak boleh hakik dah, kaki tak boleh hakik dah. Kena stroke apa panggil. Kena nyakit amat perut, tak boleh kira, tak boleh jalan dah. Duduk rumah. Baik orang best sejak ya bunyi linga Allahu akbar. Apa nak jalan alih? Ngalik air mata ingat sesalah waktu ku sihat dulu. Sesalah waktu ku boleh berjalan lagi kata pindah dulu tak pergi sejak. Ni bunyi orang best lah nak pergi tak boleh dah. Tuhan tarik ambil dah sebelah. Tuhan tarik ambil dah sebelah kan. Habis waktu learning sekarang learning tubuh badan kita duk gagah lagi. Masa dak ada lagi. Waktu mana peluang ada bunyi suara orang best suara apa gilah sejak. Gilah sejak. Waktu mana kita boleh pergi dan di tempat-tempat mana hak sejik tak katuk lah. Dan hak akhir kali ambil lah peluang untuk kita baca Quran. Walaupun tak boleh banyak sikit pun tak apa dah. Dalam hari hidup kita ni ada baca kalam Allah. Bacakan Quran. Moga-moga Quran jadi syafi'an, jadi syafaat bagi kita di akhirat sana. Itulah pesannya 3 perkara. Jangan kita belakang kepada Allah. Waktu mana kita ada peluang boleh pergi masjid, gilah masjid dan bacalah Quran dalam hidup kita hari-hari. Semoga kita dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, para penonton yang bersama dengan kita lebih kurang 378 orang ni serata-rata tepat ayah main cuai bok bak bum kuntuk reng apa ni? Reng ha kap deng ki ha orang deki kap berangkaด้วยorang saya deki ni nyakit iblis. Deki ni panggil sifat syaitani, sifat iblis. Deki kepada Nabi Adam, tiba-tiba kita mari pakai juga boh kita. Ingat satu hari kita kena duduk dengan iblis. Orang yang deki, orang bersama dengan iblis dalam neraka. Amalan hak dia buat Allah Taala hapus habis. Kama yakulun narul hatab, malah mana api makan kayu api orang deki ni. Orang hasad, Nabi kata hasad deki ni habis pala amalan dia dimakan oleh api deki itulah. Yang maya yo poso pergi haji, 3 kali dah pergi haji, umrah lapar. Umrah acak ya pergi umrah. Banyaknya tapi ada sakit hazard, ada nyakit deki, lebih-lebih lagi deki dalam bak nego, bak jual. Sekadar deki boleh terbang lagi, tanah anak kerak, tanah besi cekok, bubuh minyak orang mati bunuh, tak sebab masuk kedai saya ada main la ilaha illallah. Habis katalah orang putih tak ada muli lagi buat kena dengan anak kerak. Kita duk tengok dalam berita-berita ada tak bunyi ke? Tahulah orang sini kita tak biasa bunyi lagi. Tahulah kalau penonton kita biasa bunyi tak orang berita orang putih kena kedai sang dia dengan lemuk, dengan lomo minyak orang mati bunuh ataupun dia letak anak kerak tepi kedai dia. Ada tak? Orang putih, orang Cina ada tak? Pasal buat kena dengan anak kerak, kena dengan hatu lesnik minyak orang mati bunuh ada tak? Orang Cina kata. Tak. Orang biasa kita ni jadi berakhir hatu buat kita ni. Berakhir anak kerak sama kita ni. Ingatlah puak biasa wasa main anak kerak kena orang biasa beratu biasa gali besi cekok ni bakhir di akhirat gila babi terus. Nyodok sepong orang kena hasuk di hatu dah. Nauzubillahi min zalik. Nyukur-nyukur di akhirat sana. Ni
yang meminta kita supaya kita royak wi pahal katik orang pasang wasa tak geti ni duk cara nak berdeki dengan saudara walah saudara kita tu dia laku kedai dia tu piye wi laku cuba jawab ramai-ramai piye wi laku dia ke Allah Taala wi murah rezeki mau jawab bersama dengan kita dia sendiri ke Allah wi murah rezeki Tuhan wi dia bila Tuhan wi dia kerja Allah wi dia murah rezeki wi dia kerja laris wi dia nekat dalam kedai tiba-tiba kita deki makna kita pergi pandai kerja Allah Allah supaya kita kata Allah tak kena mu wi dia ni kaya padaku tak kena mu wi dia ni kedai dia laku padaku ni orang tik kerja Allah habis tu orang deki kepada orang ni besar sangat dosa dia jadilah hak dulu buat kena kita tak tahu hak dulu nak buat kita tak kerti dengar kerti dah orang ni pasal berdeki kat orang nampak orang lebih sikit mula hati taruh nampak orang hebat pada kita sikit mula ada perancangan nak buat gano nak mampu nak buat gano nak bijai ini penyakit belaka tu penyakit yang menyebabkan kita tak selamat di pada mahsyar tu satu yang bertanya ni hak kita boleh jawab deh Abai Amin dan Aman saat ni ya suruh royak itu royak atau dosa dan seksa orang yang deki kepada orang lebih-lebih lagi dalam bab jaga jual ni gitulah weh lebih-lebih kurang Abai Amin dan Abai Aman deh kata hamba royak dah tu lebih kurang orang yang duk deki ke orang di akhirat sana gitulah rupa dia Alhamdulillah kopku mak tidak kuang bro Alhamdulillah sama-sama lah sama-sama weh sama-sama ni Muhammad Muhammad ke pun Muhammad Fatoni Pak Kisang ni di mana nombor 9 je lah salam Ustaz Ismail apa khabar lama tak jumpa hang kubas sejuk Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama weh lama-lama tak jumpa weh sama-sama insya-Allah doa-doa weh insya-Allah kita jumpa satu hari weh duduk dak weh Baba Siti Aisyah isteri Nabi meninggal dunia umur berapa ni tak tahulah insya-Allah lah kita ada maklumat bila kita mai royak deh ni tak orang panggil tak tahu ni maklumat ni tak tahu amin Malaysia masjid tutup baba weh bayar rumah dah tak apalah kita buat Jumaat rumah pula buat Jumaat dengan anak kita isteri kita ajak bini kita ajak anak-anak kita Jumaat rumah duk jadi orang mau tak iman ni kita sendiri tak iman ni hikmat Allah Ta'ala melakukan covid nak tahu kata kita jadi suami pandai ke tak jadi tak iman tu kan hikmat ada hikmat sebalik kita tilik situlah insya-Allah kapkun mak lekap sama-sama amin dia ayah mai maban jati rusmillah insya-Allah nanti lepas covid ni kita jumpa lah orang rusmillah deh kalau ada kemudahan ada jemput teh daripada orang kampung rusmillah insya-Allah kita pergi jumpa sekali deh I love you ayah you love me love you too bersamalah ayah Ahmad Syafiq semua sama-sama Alhamdulillah Allah lah yang bagi pada kita semua boleh bersama dengan malam ni boleh ambil manfaat walaupun tak banyak ambil manfaat daripada ilmu-ilmu supalah mana-mana hak boleh tegur hamba sekiranya kalau dalam pengajian hak kita sampai saat ni ada silap ada salah maklumat tu tolong tegur patut ni babo adakah air ketung itu jenis arak tolong hurai babu dia tanya air ketung ni jenis arak ke tak tilik kita nak kata jenis arak selalu dah tak boleh ia bersifat tak dengan sifat iskar dalam kaedah panggil iskar ni apa mabuk sekiranya kalau kita rebuh air ambil daun tahauk gitu air adalah sepuyuk lepas tu ambil daun dia tahauk kita rebuh bila kita rebuh kita makan mabuk tak makan air semata-mata air daun kata kalau kata tak mabuk kadang kata pahit gitu ya tak jadi arak bukan lagi arak hak jadi arak ni sekiranya kalau mabuk tu tidak mesti daun ketung dia rebuh daun lagi katakanlah dia rebuh daun lagi lepas tu dia bubuh capur sikit-sikit mabuk daun lagi arak tu
Tak mesti kata daun ketung, cuma orang panggil tempat kita sekarang learning tu jadi duk suhu ni. Suhu mek daun ketung capur ubat batuk, capur air kok, ambuh air batu sikit. Ragu-ragu jadi mabuk, jadi pening. Maka bila lah mabuk pening tu orang panggil berubah daripada sifat sifat dia hak qadar kata pahit tadi tu kepada sifat mabuk. Bila mabuk maka hukum dia arak. Bila arak najis. Bila najis kena dipakai kita ingatlah kita tak minum tapi budak tu tak dia balik mutu. Dia dah bawa air ketung dalam setik. Ngecik kena air maya kita, kena basuhkan air semaya tu. Kerana apa? Kerana najis. 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 Lepas tu hak mana masuk belakang-belakang ni deh. Minta maaf lah, minta maaf banyak-banyak. Hak mana kita tak baca komen, hak mana kita tak jawab soalan deh. Jadi banyak dah ni lebih kurang dalam sejam dua, kat-katnya sejam setengah dah deh. Banyak nama muak demo pula dah sekat ni dah sudah. Kita jumpa malam esok pula deh. Banyak-banyak doa tak boleh weh. Kin head leo bab mai babo head arai kap. Maka kin head ni head apa? Kalau head tu ada sifat mabuk, tengoklah mabuk pasal mana tu. Kalau mabuk pasal masa mabuk ubat, hak pasal masa pening kita tak ada sekelan kau nak mabuk tu yang lain. Ada royak atau jadi berdosa, jadi pon dengan sebab mabuk ni, mabuk yang khayal tu. Khayal mabuk tu, khayal arak, khayal ubat-ubat roce tu, khayal daun ketung tu, khayal pasal tu, khayal ranjau itu salah. Itu berdosa. Ada pun khayal perahu, naik perahu khayal. Itu tak halau. Enak. Ada orang ni makan apa ni? Makan kulak. Bila makan kulak mabuk kulak ni tuan. Tak halau lagu tu. Tak salah. Panggil mabuk kulak. Sekarang ni dulu banyak orang malam ni jadi ambo akhirilah. Terima kasih segala perhatian dan memohon maaf segala kesalahan, kesilapan, kasar bahasa, mohon maaf banyak-banyak. Sama-sama kita berdoa semoga Allah Ta'ala beri kemudahan dalam pengajian kita, boleh kita hubung pula malam esok insya-Allah. Jadi malam ni akhirilah sekarang ni dengan lafaz yang beliau, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifin billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah, Allahumma ya alim 'allimna min ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna, ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا وللوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.